Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah untuk kelas sains tahun 3 hari ini kita akan belajar dua tajuk. Tajuk yang pertama ialah mengukur dan menggunakan nombor dan tajuk yang kedua ialah membuat inference. Okey, kita tengok tajuk yang pertama. Mengukur dan menggunakan nombor. Apa itu mengukur dan menggunakan nombor? Ia adalah satu kemahiran membuat pemerhatian secara kuantitatif menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Seperti yang kita dah belajar, bila kita nak mengukur sesuatu, kita perlu menggunakan peralatan yang sesuai supaya kita dapat mengukur dengan tepat dan betul. Okey, apabila kita mengukur, semua ukuran mempunyai unit yang berbeza bergantung kepada apa yang kita ukur. Okey, jom kita tengok contoh dahulu. Okey, mari kita baca perbualan dua orang murid ini dengan gurunya. Cikgu, macam mana nak ukur masa larian? Kita boleh ukur menggunakan jam randik digital. Bagaimanakah caranya? Untuk situasi di sini, mereka berada di padang dan murid ini mahu mengukur masa larian dan gurunya memberitahu mereka boleh mengukur menggunakan jam randik digital. Apa itu jam randik digital? Jom kita lihat di sini. Jam randik digital adalah alat yang kita boleh gunakan untuk mengukur masa. Okey, ini adalah cara untuk menggunakan jam randik digital. Langkah yang pertama, tekan butang ini untuk set semula bacaan kepada sifar. Langkah yang kedua, tekan butang ini untuk mula mengambil bacaan. Dan langkah yang ketiga, tekan butang ini sekali lagi untuk memberhentikan kiraan masa supaya bacaan boleh diambil. Okey. Kebiasaannya, jam randik mempunyai dua butang, kiri dan kanan. Butang yang pertama, kegunaannya untuk set semula jam randik ini kepada sifar supaya kita boleh memulakan kiraan yang baru. Kemudian, ada satu lagi butang yang digunakan untuk memulakan bacaan dan butang yang sama juga untuk memberhentikan bacaan. Okey, apabila kita telah menekan butang untuk memberhentikan bacaan, di sini kita akan boleh baca masa yang telah kita ukur. Okey, di bahagian depan ini ialah bacaan minit dan di bahagian belakang adalah bacaan untuk saat. Okey, bila kita mengukur masa, kita menggunakan unit jam, minit dan juga saat. Di sini kita hanya menggunakan minit dan saat. Okey, mari kita tengok soalan. Berapakah bacaan masa pada jam randik digital ini? Macam Mukadimah dah sebut tadi, di depan ini ialah minit. Jadi, 3 minit 59.29 saat. Okey, sebenarnya terdapat dua jenis jam randik yang kita boleh jumpa di bilik sains. Okey, kita tengok contohnya. Di sini ada dua. Yang pertama, jam randik digital. Yang kedua ialah jam randik analog. Ini jam randik digital yang kita telah tengok contohnya tadi dan di sini ialah jam randik analog. Ini adalah juga digunakan untuk menyukat masa tetapi ianya terbatas kepada 30 minit. Jadi kebiasaannya untuk mengukat masa larian kita akan menggunakan jam randik digital kerana ia lebih mudah dan juga ia boleh menyukat masa yang lebih panjang berbanding dengan jam randik analog. Baik, kita tengok contoh yang kedua. Bagaimanakah cara mengukur panjang dengan betul? Okey, di sini kita nak mengukur panjang. Ada dua langkah di sini. Langkah yang pertama, hujung objek diletakkan pada senggat sifar.
Langkah kedua, kedudukan mata yang betul pada tanda betul. Okey, bila kita nak mengukur panjang, di sini kita menggunakan pita pengukur. Kita perlu letakkan objek betul-betul dekat senggat sifar. Kemudian kita lihat di hujungnya di mana bacaan yang betul. Di sini mata perlulah selari dengan hujung objek. Okey, ukuran panjang yang betul ialah 9 cm. Alat piawai yang kita gunakan di sini ialah pita pengukur dan unit piawai yang kita gunakan di sini ialah sentimeter. Untuk mengukur panjang, kebiasaannya kita akan menggunakan unit meter, sentimeter ataupun milimeter. Okey, di sini adalah contoh alat-alat lain yang digunakan untuk mengukur. Ini pita pengukur yang kita gunakan tadi. Ini untuk mengukur suhu. Dan yang ini untuk mengukur berat sesuatu objek. Okey, baik. Ini adalah antara aktiviti yang kita boleh buat untuk lebih memahami tentang mengukur dan menggunakan nombor. Alat dan bahan yang digunakan di sini ialah jam randik digital, pensel, pembaris, kereta mainan, klip kertas dan guli. Langkah-langkah. Langkah pertama, ukur panjang pensel dan klip kertas menggunakan alat pengukur yang sesuai dengan teknik yang betul. Okey, kita nak ukur panjang pensel dan klip kertas. Bila kita nak ukur panjang, kita boleh guna pembaris. Okey, untuk yang kedua, tolak kereta mainan di atas lantai dan ukur masa pergerakannya sehingga berhenti. Okey, yang kedua kita nak ukur masa. Jadi kita guna jam randik digital. Yang ketiga, golekkan guli di atas lantai dan ukur masa pergerakannya sehingga berhenti. Ini pun sama dengan nombor 2, kita boleh menggunakan jam randik digital. Okey, rekod bacaan langkah 1 hingga 3 dengan unit yang betul dalam jadual A. Okey, untuk alat pengukur macam yang Mukadimah dah sebut tadi, untuk panjang kita guna pembaris, untuk masa kita guna jam randik. Unit. Untuk panjang kita boleh guna unit meter ataupun sentimeter bergantung kepada panjang yang diukur. Untuk masa kita boleh guna unit jam, minit ataupun saat. Okey, baik. Tajuk yang seterusnya, membuat inference. Apa itu inference? Inference ialah kesimpulan awal. Membuat inference ialah kemahiran menyatakan kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan sesuatu pemerhatian. Apabila kita melakukan sesuatu eksperimen ataupun penyiasatan, kita boleh membuat satu kesimpulan awal yang logik, yang munasabah berdasarkan apa yang kita nampak pada awalnya. Okey, kita tengok contoh di sini. Jom kita baca perbualan Langgi dan rakannya. Langgi, mengapa pokok ini kelihatan hijau dan segar? Mungkin pokok ini disiram dengan air setiap hari. Mungkin juga pokok ini telah diberi baja yang mencukupi. Bagus, kamu telah membuat inference ataupun kesimpulan awal terhadap pokok ini. Okey, apa yang Langgi ucapkan ni ialah inference. Okey, mari kita baca di sini. Mungkin pokok ini disiram dengan air setiap hari dan mungkin juga pokok ini telah diberi baja yang mencukupi. Ialah inference terhadap pemerhatian dalam situasi di atas. Okey. Langgi tengok pokok ni dan dia fikir, kenapa pokok tu hijau? Kenapa pokok tu kelihatan segar? Secara logiknya kita boleh fikir, mungkin pokok tu dapat air yang cukup, dapat baja yang cukup, sebab tu dia segar. Kalau pokok yang tak dapat air dengan cukup, pokok akan layu. Jadi tak mungkin pokok ini tak cukup air sebab dia segar. Sebab tu apa kenyataan Langgi di sini merupakan inference berdasarkan situasi yang dia nampak. Okey, contoh yang kedua.
Mari kita baca perbualan dua murid ini pula. Kenapa daun pokok ini pula berwarna kuning? Betul lah pokok ini juga kelihatan layu. Agaknya pokok ini tidak dibaja. Agaknya pokok ini tak cukup air. Tanahnya juga nampak kering. Mungkin pokok ini juga telah diserang oleh serangga. Berdasarkan situasi di atas, bolehkah kamu nyatakan inference terhadap pokok yang layu dan kekuningan? Okey, apa kesimpulan awal yang kita boleh buat bila kita tengok satu pokok ni dia layu, kuning? Apa yang kita boleh fikirkan? Kemungkinan pokok itu tidak dibaja ataupun pokok itu tak cukup air ataupun dia telah diserang oleh serangga. Okey. Ketiga-tiga kemungkinan ini ialah inference yang kita boleh buat. Inference tu maksudnya kita punya kesimpulan awal. Okey. Inference yang dibuat terhadap sesuatu pemerhatian mungkin benar atau tidak benar. Inference yang kita sebutkan tadi bukanlah satu fakta, ia berkemungkinan betul ataupun tidak betul. Tapi itu adalah satu kesimpulan awal apa yang kita boleh fikirkan berdasarkan apa yang kita lihat. Inference ini perlu dibuktikan dengan langkah-langkah seterusnya dalam eksperimen tersebut. Okey, inference boleh dibuat berpandukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pemerhatian. Macam Langgi dan juga dua orang murid perempuan tadi, dia melakukan pemerhatian terhadap pokok di dalam pasu. Kemudian, kita akan gabungkan dengan penerangan yang munasabah terhadap pemerhatian. Okey, penerangan yang munasabah maksudnya kemungkinan yang logik terhadap pemerhatian yang kita buat sebentar tadi. Kemudian, hasil dapatan daripada kedua-dua ini, kita boleh membuat satu kesimpulan awal. Kesimpulan awal ini adalah inference. Okey, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa dalam kelas yang seterusnya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.